Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bertemu dalam siri perkongsian daripada saya berkaitan dengan subjek usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak bincang tentang bab tafsir, pelajaran yang ke-10 dalam bagi tingkatan 2, iaitu tajuknya adalah Al-Mulku Sulaiman wa mu'jizatuhu, iaitu kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dan mukjizatnya. Okey, kita ambil daripada petikan surah An-Naml ayat yang ke-15 dalam buku teks 16 hingga 19, tapi kita nak baca daripada ayat 15 sehingga 16. Okey, ayatnya: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawud وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul Azim, yang mana maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar satu kurnia yang nyata. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentera-tenteranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Maka dia, iaitu Nabi Sulaiman, tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu
yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku untuk mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Okay, ayat 15 hingga 19 ni dia mengisahkan berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana dia mewarisi daripada ayahnya Nabi Daud dengan pewarisan. Maksud warisan kat sini bukan harta, tetapi warisan tersebut ialah kenabian dan ilmu. Okay, dia sebenarnya Nabi Sulaiman ni antara dia punya kelebihan adalah dia boleh faham bahasa-bahasa haiwan. Dia boleh faham bahasa haiwan. Yang contoh dalam ayat ni dia kata semut-semut tu berkata, katalah seekor semut bila tentera Nabi Sulaiman ni nak sampai ke tempat dia orang, masuklah ke dalam sarang-sarang, sebabnya takut nanti kamu akan dipijak oleh tentera Sulaiman. Tapi lepas tu Nabi Sulaiman pun senyum. Kenapa Nabi Sulaiman senyum? Sebabnya dia dengar dah apa yang semut tu bagi tahu dekat kawan-kawan dia yang lain. So Nabi Sulaiman ni dia bahasa semut pun dia faham. Kalau kita tak pernah dengar pun suara semut kan. Bila dia dengar dia tersenyum. Rupanya dia dah faham apa yang semut tu bagi tahu. Okay. Kalau kita lah kan, orang bercakap pasal kita, padahal dia tak tahu. Yang kita tahu apa yang dia cakapkan, mestilah kita pun kata, dia mengata aku, ataupun boleh senyum-senyum lah. Kalau kita tak tahulah senyum ke buat apa ke sebaliknya lah. Okay, dan kemudian kita tengok kepada ma'anil kalimat. Okay, yang pertama wawaritha, iaitu syai'un maurus, iaitu diwarisi. Ulimna al-ilmu, mempunyai ilmu, dianugerahkan ilmu. Mantiqat tair, aswatut tair, iaitu suara burung. Mubin al-wadih, jelas. Wahushira, jumi'a, kumpulkan. Junuduhu, askaruhu, askar-askarnya, tentera-tenteranya. Yuza'una, yusakuna, didorong. La yahtimannakum, la yukassirannakum, jangan sampai terpijak. Fatabassama, dhahkatun khafifatun, tersenyum lembut. Auzi'ni alhamani, ilhamkanku. Okey, kemudian kita tengok syarahul ayat, apa yang dibincangkan secara ringkas dalam pelajaran ni ialah yang pertama, akhbarallahu annahu ata Dawud wa Sulaiman kila minhuma ta'ifatan min ulumiddin wad dunya. Allah mengkhabarkan bahawa telah datang Nabi Daud dan Sulaiman, dan kedua-duanya hebat dalam ilmu agama dan keduniaan. Okey, kedua-duanya seorang nabi dan kedua-duanya mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Dia seorang nabi dan dia juga penguasa sesuatu kerajaan tu. Dia ada kerajaan dia sendiri. Dan fa'allama Sulaiman mantiqat tair summa tabayyana anna Sulaiman talaba min rabbih an yufiqahu ila syukri ni'amihi alaihi wa ala walidayhi wa an yumkinahu minal amali salih wa an yudkhilahu jannatin na'im. Dan Nabi Sulaiman juga mempunyai ilmu bahasa pertuturan burung. Dia boleh faham bahasa burung dan dia boleh bercakap dengan burung. Kemudian dia bersyukur di atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada dia orang anak beranak lah, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ni. Mereka juga melakukan amal soleh dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kalau kita melalui apa yang ayat yang kita baca tadi, kalau kita fahamkan dia maksud dia, Nabi Sulaiman dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi dia
bahasa ataupun bagi dia ilmu, kefahaman, bukan setakat kita kadang-kadang orang cakap pun kita tak faham. Kan ini apatah lagi bahasa semut dia faham. So dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia minta Allah ni mengekalkan ilmu yang dia ada pada yang dia perolehi daripada Allah tu. Ilmu mendengar ataupun memahami bahasa-bahasa haiwan. Okey, kemudian kita tengok mukjizat Nabi Daud, mukjizat Nabi Sulaiman. Okey, a'tallah mulkan lam yu'tihi li ahadin ba'dahu. Allah telah menyatakan tiada kerajaan lain yang boleh menandingi pemerintahannya. Tak ada kuasa lain, tak ada orang lain yang hebat macam Nabi Sulaiman. Dia seorang nabi dan dia seorang raja yang mana allamahullah lughatan tuyur wal hayawanat. Allah mengurniakan kefahaman bahasa burung dan haiwan. Kemudian yang ketiga ni nak cerita hebat tak hebat kuasa ataupun tahta ataupun kerajaan Nabi Sulaiman ni. Kana mulika Sulaiman lahu juyushal ardi wa yashmilul bashara wat tayra wal jin. Kerajaan Nabi Sulaiman mempunyai tentera yang hebat di bumi, iaitu terdiri daripada burung-burung, manusia dan jin. Okey. Haiwan pun tentera dia, jin pun tentera dia, manusia pun tentera dia. Kemudian yang keempat, sakharallah li sayyidina Sulaiman alaihi salam al-jinn wasyayatin. Allah membantu Nabi Sulaiman untuk jin dan syaitan tunduk kepadanya. Dan yang kelima, sakharallah li sayyidina Sulaiman alaihi salam ar-riyah tajri bi amrihi. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Sulaiman angin pun mengikut perintahnya. Yeah. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, limadza yabtasimu Sulaiman linnamlah. Kenapa Nabi Sulaiman tu tersenyum kepada semut? Okey, dengan semut tu. Lianna Sulaiman sami'a wa fahima hadisan bainan namlah wa akhawatihi. Nabi Sulaiman tersenyum nipis bila mendengar percakapan semut tu kerana baginda mendengar apa yang diperkatakan dan memahami apa yang diperkatakan oleh semut dengan saudara-saudara dia, oleh semut dan kawan-kawan dia. Kan tadi dia cakap, okey, masuklah ke sarang masing-masing sebab tentera Nabi Sulaiman tu dah nak dekat. Nanti kan korang terpijak pula. Kena terpijak dipijak oleh tentera-tentera Sulaiman tu, matilah kita. So bila Nabi Sulaiman dengar, dia pun tersenyum. Okey, kemudian perbincangan lanjut berkaitan dengan tajuk ni adalah kaifa nata'amalu ma'al fuqara'i wal masakin wal yatama wad du'afa'i wal hayawanat, iaitu bagaimana cara nak menggauli ataupun cara pergaulan kita dengan orang fakir miskin, anak-anak yatim dan orang yang lemah, kemudian dengan haiwan. Okey, bagi yang pertama al-fuqara wal masakin ar-rahmatu bihim, iaitu mengasihani mereka ataupun menolong mereka. Mengasihani bukannya maksud tengok orang susah duk sebut kesiannya, tapi tak tolong pun kena tolong. Okey, kemudian yang kedua al-yatama wal aramil, dengan anak-anak yatim kena al-atfu wal mulatafah, menyayangi dan berbuat baik kepada mereka. Sebab dengan anak yatim ni kalau kita usap kepala dia pun dah dapat pahala. Okey, kemudian ad-du'afa was-sighar, dengan orang yang lemah ataupun dengan budak kecil kena ar-rifqu, berbuat baik juga, kena layan dia dengan baik. Mentang-mentang dia orang susah kita buat dek je kan. Mentang-mentang dia tu budak kecil kita nak buli-buli dia ke, tak boleh lah. Okay. Kemudian al-hayawanat al-atfu wal hanan wal rahmah,
kena berkelakuan baik dengan haiwan, berlembut dengan haiwan dan menyayangi haiwan. Okey, seterusnya ma yu'khazu minal ayat, pengajaran daripada ayat ni adalah asyukru ala ni'amillah kathiratun. Kita hendaklah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang dikurniakan kepada kita. Okey. Okay, nikmat ni bukan kata benda yang besar-besar lah. Kentut pun nikmat juga. Bayangkan kalau awak tak boleh kentut, apa akan jadi? Okay, itu pun nikmat juga. Annal anbiya la yarisunal amwal bal hikmata wal ilma. Iaitu nabi-nabi tidaklah mewariskan harta benda kepada kita, tapi dia mewariskan hikmah dan ilmu. Yang ketiga, al-akhzu min qisasil anbiya il-ibara wal mau'izah. Kisah-kisah para nabi dan rasul banyak nasihat dan tauladan yang kita boleh ambil daripada pembacaan kita ataupun pendengaran kita, ataupun bila kita tahu, bila kita kaji tentang sejarah-sejarah nabi-nabi, banyaklah nasihat-nasihat dan tauladan-tauladan yang kita boleh ambil. Okey, sekadar itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.